mimpi. Jadi ini kita sambung pengajian hadis Tirmizi Kitabur Ru'ya, bab pada mimpi. Ru'ya ni mimpi je lah. Masuk dah bab baru, bab fitnah beda. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil minna ila Imam al-Humam al-Hafiz al-Hujjah bi Isa Muhammad bin Isa bin Sawra at-Tirmizi rahimahullah ta'ala an kitab ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu anna ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Bab mimpi orang mukmin itu ialah satu juzuk daripada 46 juzuk daripada kenabian, alamat kenabian. 46 alamat daripada alamat kenabian. Wa bi qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala hadatsana Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qaraba zaman lam yakad ru'yal mu'min takdzib wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wa ru'yal muslim juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah wa ru'ya thalath fa ru'ya salihah bushra min Allah wa ru'ya min tahzin syaitan wa ru'ya mimma yuhaddithu biha ar-rajulu nafsahu fa idza ra'a ahaduhum ma yakrahu falyaqum falyatful wala yuhaddits biha an-nafs wala yuhaddits biha an-nas qala wa uhibbul qaid fi an-nawm wa akrahu al-ghulla al-qaid ath-thabat fi ad-din qala wa hadha haditsun hasanun sahih. Pada mimpi orang mukmin itu ialah satu juzuk daripada 46 juzuk daripada kenabian. Hadis riwayat Abu Hurairah, dia kata Rasulullah SAW bersabda, apabila hampirlah oleh zaman, hujung-hujung zaman, tidak hampir-hampirlah mimpi orang mukmin itu berdusta. Yang paling benar daripada mereka ialah mimpi yang paling benar daripada mereka ialah mereka yang paling benar bercakap. Mimpi orang Islam itu ialah satu juzuk daripada 64 juzuk daripada kenabian, wahyu kenabian. Dan mimpi ada 3 jenis. Mimpi soleh, mimpi yang salih, ini apa? Busyra, berita gembira daripada Allah Ta'ala. Mimpi daripada tahzini syaitan, mainan syaitan, hinaan daripada syaitan, mainan syaitan. Dan mimpi nombor 3, mimma yuhaddithu biha rajulun nafsah, seorang lelaki apa yang dia cerita kat diri dia tu, dia duk fikir apa sebelum tidur, yang itulah nanti keluar. Fa idza ra'ahadum, maka apabila salah-salah daripada kamu tengok dalam mimpi apa yang dia benci, hendaklah dia bangun dan hendaklah dia isyarat ludah, dan jangan dia cerita dekat siapa-siapa pun. Betul Nabi SAW cerita, mimpi yang paling aku suka mimpi qaid. Qaid ni kena gari, kena ikat. Dan mimpi yang paling aku benci ialah mimpi al-ghul. Ghul ni kena belenggu kat leher tu. Lepas tu al-qaid kena ikat tu, ikat kat kaki tu, sabatun fid din, ialah tetap dalam agama. Nampak cerita dah lebih kurang. Bila zaman dah nak habis nanti, hampir-hampirlah mimpi itu dia tak tipu. Lepas tu mimpi yang paling benar ialah orang yang paling cakap benar. Mimpi orang Islam itu ialah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Mimpi ada 3 jenis. Satu, mimpi yang jenis berita gembira daripada Allah Ta'ala. Nombor 2, mimpi yang mainan daripada syaitan. Nombor 3, mimpi yang seorang tu dia fikir sebelum nak tidur tu. Lepas tu belakang Nabi kata, bila seorang daripada kamu dia tengok apa yang, dia mimpi apa yang dia tak suka, hendaklah dia bangun dan dia ludahlah. Dan dia jangan cerita kat siapa pun. Nabi SAW bersabda lagi, mimpi yang paling aku suka ialah mimpi kena ikat. Al-qaid ni kena ikat kat kaki. Macam banduan tu, kena ikat kat kaki tu kan. Lepas tu ada benda bulat hitam besar tu, tak boleh lari, pakai baju belang-belang. Itu al-qaid. Nabi paling suka kena ikat kat kaki. Dan mimpi yang paling benci ialah al-ghal. Ghal ni kena ikat jenis macam ni. Ikat juga tapi jenis apa ni? Tangan ni ikat dekat tengkok macam tu. Dia dua-dua jenis ni. Yang tu Nabi paling benci. Mimpi itu. Lepas tu mimpi kena ikat kat kaki tu ialah sabatun fid din, tetap dalam agama. Ya, alhamdulillah kita masuk bab mimpi. Okey. Mimpi ni mimpi apa yang nak kena mimpi jelah. Mimpi dia ada ru'ya al-hilm. Al-hul mimpi juga. Okey. Ulama yang hebat dalam, ulama yang ahli dalam takbir mimpi ni ialah Ibnu Sirin rahmatullah alaih. Ulama seorang tabi'in. Seorang ulama yang ahli dalam mimpi ni ialah Ibnu Sirin rahmatullah alaih. Dan sahabat yang mahir, yang ahli dalam takbir mimpi ni ialah Abu Bakar radhiyallahu taala an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an, sahabat yang ahli dalam takbir mimpi. Dan Nabi
Seorang Nabi yang ahli dalam takbir mimpi ni ialah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Nabi yang ahli dalam takbir mimpi ialah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okey. Nampak cerita dah? Ingat ada cerita kan? Mula-mula dia kata idza taraba zaman, apabila hampirlah oleh zaman. Apa yang maksudkan dengan apabila hampir oleh zaman tu? Ni kita bahas satu-satu sikit. Pendapat pertama yang kata bila idza taraba zaman, apabila hampir oleh zaman tu ialah, pendapat pertama ialah zaman hampir nak kiamat. Zaman hampir nak kiamat tu. Pendapat pertama ialah zaman hampir nak kiamat. Dalil bagi pendapat pertama ni ialah hadis 2291. Kali belakang tengok tu, hadis 2291. Fi akhiriz zaman, tu. Fi akhiriz zaman, pada akhir zaman nanti, la takadu ru'yal mu'min takdzib. Hampir-hampirlah mimpi orang mukmin ni tak berdusta. Itu pendapat pertama. Lepas tu pendapat nombor dua lah, idza taraba zaman ni ialah pada waktu sahur tu. Pada waktu sahur. Hadis dalil dia 2274. Dalil bagi pendapat kedua ni ialah 2274. Asdaqur ru'ya bil ashar. Mimpi yang paling benar ialah bil ashar, pada waktu sahur. Jadi itu. Apa yang maksud dengan idza taraba zaman tu, keluar ada pendapat. Satu, akhir zaman nak kiamat. Satu lagi, hampir pada waktu sahur. Idza taraba zaman, apabila dah hujung-hujung zaman dah, lam yakad ru'yal mu'min takzib. Lam yakad ni lam takad, hampir-hampirlah mimpi orang Islam tu tak, mimpi orang mukmin tu tak berbohong. Jadi dia kata lam takad. Lam takad ni maksud dia, lam yakad ni maksud dia hampir-hampir. Jadi kita faham hampir ke semua mimpi orang mukmin tu ialah benar. Kalau seorang tu mimpi, hampir ke semua mimpi dia tu ialah benar. Kalau kita katalah kalau mimpi 10, mungkin 9, 8 benar. 2 macam tu lagi tipu. Macam tu mudah-mudah. Kita faham daripada lam takad, hampir-hampir. Hampir ke semua mimpi seorang mukmin tu ialah benar. Tu faham daripada lam takad. Hampir-hampirlah mimpi orang mukmin tu tak tipu. Okey. Lepas tu apakah yang dimaksudkan dengan ru'yah salihah? Mimpi ni ada 3 jenis. Nombor 1 ni ialah ru'yah salihah, mimpi yang baik. Yang dimaksudkan dengan ru'yah salihah ialah al-busyra. Lepas tu busyra, berita gembira. Jadi orang mukmin bila dia mimpi akhir zaman ni, mimpi yang bagi orang mukmin ni ialah berita gembira, busyra. Busyra minallah, berita gembira. Berita gembira tu benar apa? Berita gembira saja, just berita gembira. Seperti macam isyarat akan dapat keturunan. Contohlah, dia bagi contoh, macam isyarat akan dapat keturunan, dapat harta yang halal, dapat pangkat yang baik, ataupun jadi ulama. Kita buruh gilah. Isyarat akan dapat keturunan, dapat harta yang halal, pangkat yang baik, dapat jadi ulama. Ataupun busyra, berita juga, tapi berita yang perkara-perkara yang dibenci. Isyarat kepada perkara-perkara yang dibenci. Maksud dia akan berlaku kemarau, akan berlaku benda-benda yang tak suka, akan berlaku macam-macam. Jadi kita faham mimpi untuk orang mukmin pada akhir zaman ni ialah busyra minallah, berita gembira daripada Allah SWT. Busyra ni ialah berita gembira. Bahasa Melayu, busyra, berita gembira. Tapi bawah busyra ni dia ada 2. Satu berita gembira, satu lagi berita apa? Lawan berita gembira, berita tak seronok. Contoh macam seorang tu dia mimpi apa? Akan jadi kemarau. Contoh. Jadi itu bukan berita gembira, tapi mimpi itu pun orang panggil mimpi orang mukmin juga, yang masuk dalam hadis ni juga. Cuma dia guna penggataan busyra ni ialah aghlabiyah. Aghlabiyah ni maksud dia kebiasaan, walid, kebiasaan. Contoh macam Quran lah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman lelaki. Tapi orang beriman perempuan masuk juga dalam ayat Quran tu, macam tu juga. Dia kata busyra. Busyra ni berita gembira, tapi masuk juga dalam ni berita tak seronok pun masuk juga. Okey. Nampak sini insya-Allah? Faham ah? Okey. Mimpi akhir zaman ni ialah busyra, berita gembira saja. Lepas tu sebab apa guna lafaz busyra? Tak guna lafaz ikhbar ataupun khabar, pemberitahuan. Guna lafaz busyra ni ialah aghlabiyah, kebiasaan. Dan bawah dia masuk juga berita buruk pun masuk juga. Masuk step nombor 2 pula.
untuk para Nabi alaihissalam, mimpi mereka tu dapat jadi hujah. Untuk para Nabi, mimpi mereka tu dapat jadi hujah. Ini ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ini surah As-Saffat ayat 102. Surah As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Surah As-Saffat ayat 102. Ini Nabi Ibrahim dia kata, ya bunay, wahai anakku, inni ara fil manam, aku mimpi, aku tengok dalam tidur, anni azbahuka, aku sembelih kamu. Jadi kita faham mimpi bagi para nabi ialah boleh jadi hujah. Maksudnya jadi hukum syariat, boleh jadi hujah, jadi hukum syariat. Ini mimpi para nabi. Itu jadi nabi dia pun wajib kena ni lah. Asal-asal nak bunuh orang dalam syariat tak boleh, tapi mimpi para nabi tak apa. Tetapi mimpi selain daripada para nabi tidak boleh menjadi hujah. Kita kena faham kat sini sikit. Mimpi selain daripada nabi tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi syariat. Mimpi selain daripada nabi. Kalau seorang tu dia mimpi kata dia nampak dia nak sembelih orang, lepas tu kalau dia sembelih orang tu lain lah tu. Tak boleh. Nabi tak apa, selain daripada nabi tak boleh. Kerana hujah ni, hujah, apa maksud hujah? Asal tempat dia ambil hukum syariat ni, hujah ni ialah daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Empat ni ulama' dah ittifaq dah. Lepas tu sambung lagi, hujah daripada mana juga? Qaul sahabi, istishab, maslahah mursalah, saduz zara'i, adat ahli Madinah. Itu tu berapa jenis hujah. Hujah apa daripada apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini ni ulama' ada ittifaq dah. Kata hujah hukum syariat dia ambil pada empat ni. Yang lebih ni ulama' selisih. Apa dia? Qaul sahabi, qaul perkataan sahabat, qaul sahabi. Istishab, istishab menyertai. Maslahat mursalah, maslahat mursalah. Saduz zara'i, saduz zara'i ni tutup. Saduz zara'i, adat ahli Madinah. Adat ahli Madinah, kebiasaan ahli Madinah. Nampak tu? Dia bagi beberapa contoh daripada hujah. Dan mimpi tak termasuk dalam ni. Mimpi tak termasuk dalam ni. Kita faham tu? Mimpi tak termasuk, mimpi tak boleh jadi hujah. Mimpi tak ada pun beritahu kat sini. Lepas tu kalau orang persoalkan hadis nombor 189 dalam Jami' Tirmizi ni, ada hadis nombor 189 dalam Jami' Tirmizi ni, apa? Hadis yang tu yang Tawafi wa ana naimun rajulun tu. Abdullah bin Zaid dia mimpi seorang tu mai datang ajar dia azan. Kalau kita belajar bab azan, kita akan jumpa hadis tu. Lepas tu dia mimpi hadis, lepas tu esok pagi tu dia pergi jumpa Nabi. Lepas tu dia pun cerita kat Nabi. Lepas tu Nabi kata inna hadhihi la ru'ya haq. Ini ialah mimpi yang benar. Kalau orang kata itu tu Abdullah bin Zaid mimpi, lepas tu Nabi bagi tahu kat dia, lepas tu Nabi ambil mimpi dia tu buat jadi dalil, buat bagi dia hukum syariat, hukum azan. Jadi seolah-olah kita faham mimpi selain daripada Nabi pun boleh jadi hujah, boleh jadi hukum syariat agak. Cara jawab pada hadis ni, pada Abdullah bin Zaid tu waktu dia datang mimpi tu, dia bagi tahu kat Nabi, Nabi jawab apa dalam hadis tu? Hadis dalam Tirmizi ni, hadis nombor 189, inna hadhihi la ru'ya haq. Nabi kata, inna hadhihi la ru'ya haq. Mimpi kau ni ialah mimpi yang benar. Nabi jawab macam tu kat dia. Jadi kita faham seolah-olah waktu dia bagi tahu kat Nabi tu, wahyu datang kepada Nabi yang mengatakan ini hukum azan macam ni. Kita kena faham macam tu. Waktu Abdullah bin Zaid bagi tahu kat Nabi ataupun sebelum tu kah, ikutlah wahyu datang ke Nabi, azan ni macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu bila Abdullah bin Zaid bagi tahu kat Nabi, Nabi pun kata inna hadhihi la ru'ya haq. Ini ialah mimpi yang benar. Faham daripada situ syariat azan ni bukan diambil buat daripada mimpi Abdullah bin Zaid,
sahabat. Tapi syariat azan ni ialah diambil daripada wahyu daripada Nabi Muhammad SAW. Itu je kita kena faham sini. Mimpi langsung tak boleh bagi jadi hujah. Sebab apa buat datang cerita Abdullah bin Zaid ni? Sebab ini nak jawab kepada golongan sufi yang jahil, ahli-ahli tarikat, sufi-sufi yang jahil, yang berpegang dan mendakwa mimpi boleh jadikan hujah. Golongan-golongan ni kan, ahli-ahli tarikat ataupun sufi-sufi yang menyimpang jahil, dia orang ni pegang dan dia orang ni mendakwa kata mimpi boleh jadikan hujah. Kita terus tak pergi semayang. Contohlah masalah. Jadi cara nak jawab pada dia orang, mimpi tak boleh jadi hujah. Itu tu cerita Abdullah bin Zaid tu, sahabat tu, mimpi azan tu. Tak, itu tu sebelum tu Allah Taala bagi wahyu dah dekat Nabi. Jadi bila dia cerita, Nabi pun kata, inna hadhihi la ru'ya haq. Ini mimpi yang benar. Jadi seolah-olah Nabi membenarkan mimpi dia tu. Sebab apa? Sebab wahyu dah datang dah dekat Nabi. Itu cara jawab pada dia. Nampak sini, alhamdulillah, perbahasan mimpi ni. Babu zahabatin nubuwah babaqiyat al-mubasyarat. Mubasyarat, bab pada telah hilanglah kenabian dan masih kekal al-mubasyarat, berita-berita gembira. Wa bihi qala haddatsana Hasan bin Muhammad az-Za'fari Za'farani qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdul Wahid yani ibn Ziyad qala haddatsana Mukhtar ibn Fulful qala haddatsana Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna risala wa nubuwah qad inqata'at fala rasul ba'di wala nabiyya qala fashaqqa dhalika 'ala an-nas faqala lakin al-mubashshara qalu ya Rasulullah wa man mubashshara qala ru'ya al-muslim wa hiya juz'un min ajza'i an-nubuwah. وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة ابن أسيد وابن عباس وأم كرز وأبي أسيد قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار ابن فلفل. Bab pada telah hilanglah kenabian dan masih kekal berita-berita gembira. Hadis riwayat Anas bin Malik, dia kata Rasulullah SAW kata risalah rasul-rasul dan kenabian ni dah terputus, dah berhenti. Maka tak ada rasul lepasku tak ada rasul dan tak ada nabi dah. Fashaqqa dzalika 'ala nas. Tu sahabat rasa payah. Betul, siapa lagi nak handle kita lepas ni? Betul, Nabi kata, lakinil mubasyarat, akan tetapi berita-berita gembira ada lagi. Mubasyarat. Betul, sahabat pun tanya, apa tu mubasyarat? Tu Nabi kata, ru'yal muslim, mimpi orang Islam. Jadi kita faham, mimpi orang Islam ni ialah berita-berita gembira. Masih ada lagi. Berita-berita gembira macam itulah, masuk juga bawah dia kabar gembira dan kabar tak gembira, kabar tak seronok. Itu guna mubasyarat ni ialah aghlabiyah, untuk kebiasaan saja masuk tu. Babu qawlihi lahumul busyra fil hayati dunya. Bab perkataan firman Allah Taala lahumul busyra fil hayati dunya. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat Quran ni lahumul busyra fil hayati dunya? Bagi mereka lah berita gembira dekat kehidupan dunia ni. Wa bi qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir an Atha ibn Yasar an rajul min ahli Misr qala sa'altu Abu Darda an qaulillahi ta'ala lahumul busyra fil hayati dunya. Surah Yunus ayat 64. Faqala ma sa'alani anha ahdun ghairuka illa rajulun wahidun mundu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma sa'alani anha ahdun ghairuk mundu unzilat hiya ru'ya salihah yaraha al-muslim aw turalah. Qala wa fil bab an Ubadah bin Sami' qala hadha haditsun hasan. Seorang lelaki daripada ahli daripada orang Mesir, dia kata, aku tanya Abu Darda tentang tafsir ayat lahumul busyra fil hayati dunia, surah Yunus ayat 64 ni. Bagi mereka lah berita gembira dekat kehidupan dunia ni. Lepas tu Abu Darda jawab, tak ada seorang pun tanya ayat ni selain kamu. Lepas aku tanya ayat ni dekat Nabi, Nabi pun kata tak ada seorang pun tanya ayat ni dekat aku selepas ayat ni diturunkan. Nampak cerita dia? Tak ada siapa pun pernah tanya. Lepas tu mai kat dia ni pula, Nabi pula kata tak ada siapa lagi pernah tanya ayat ni sebelum ayat ni turun. Apa maksud al-mubasyarat? Ru'yas salihah, mimpi yang baik yang orang Islam tengok. Itu ru'yas salihah. Wa bi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lahi an ad-Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqur ru'ya bil ashar. Hadis dari Abi Sa'id, dia kata Rasulullah SAW bersabda asdaqur ru'ya bil ashar, mimpi yang paling benar ialah pada waktu sahur. Hadis ni ada, dia kata hadis ni dhaif sebab ada Ibnu Lahiyah. Mimpi yang benar tu, mimpi yang betul tu bil ashar, pada waktu sahur. Dia kata sebab apa? Ilat dia
Sebab waktu sahur tu waktu malaikat turun. Waktu sebelum subuh tu malaikat turun, tu kasyif. Jadi pada itu itulah ialah waktu mimpi yang paling benar. Ini dalil bagi idza qarabaz zaman tadi tu. Kerana pada waktu sahur tu ialah pada waktu malaikat turun. Malaikat tu kasyif. Malaikat malam naik, malaikat tengah hari turun. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد وعمران بن قطان أن يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة قال نبئت أن عبادة بن صامت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا قال هي رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له قال حرب في حديثه حدثني يحيى بن أبي كثير قال أبو عيسى هذا حديث حسن. Abi Salamah dia kata Ubadah bin Samit dia tanya Rasulullah tentang tafsir lahumul busyra fil hayati dunia ni. Betul Nabi kata ru'ya salihah, mimpi yang baik yang orang mukmin tengok. Okey, nampak masalah mimpi ni insya-Allah kita sambung. Bab ma jaa fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Bab pada firman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tengok aku pada tidur faqad ra'ani, maka dia telah tengok aku. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abi Ahwas an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi qala wa fil bab an Abi Hurairah wa Abi Qatada wa Ibn Abbas wa Abi Sa'id wa Jabir wa Anas wa Abi Malik al-Asja'i an abihi wa Abi Bakr wa Abi Juhaifa qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih. Abdullah daripada Nabi SAW dia kata siapa yang tengok aku dalam tidur, siapa yang mimpi aku faqad ra'ani, maka sesungguhnya dia telah tengok aku. Ilah dia fa inna syaitan la yatamathalu bi, kerana syaitan tu dia tak boleh menyerupai dengan aku. Siapa tengok aku dalam tidur, siapa mimpi aku, Nabi kata dia mimpi aku, dia tengok aku betul. Sebab apa? Sebab syaitan tak boleh tukar rupa jadi rupa aku. Di masalah pertama ni kita tengok dekat sini ni dia ada perbahasan sikit kat faqad ra'ani. Siapa yang tengok Nabi, itu faqad ra'ani, dia telah tengok aku. Dekat masalah siapa mimpi Nabi itu Nabi kata faqad ra'ani. Pendapat pertama, siapa yang mimpi Nabi, SAW, maka dia telah tengok perkara yang betul. Dia telah lihat perkara yang benar. Maksud dia tengok perkara yang benar apa? Dia bukan benda mainan syaitan. Bukan mainan syaitan. Dalil dia macam hadis ni juga, man ra'ani fil manam, tapi dia bukan faqad ra'ani, faqad ra'al haqqa. Faqad ra'al haqqa, maka ia telah melihat kebenaran. Ni hadis di dalam Musnad Ahmad. Macam tu juga man ra'ani fil manam, siapa mimpi aku, jawab dia faqad ra'al haq, maka dia telah lihat kebenaran. Jadi pendapat pertama kata siapa mimpi Nabi, dia mimpi benda betul. Kan mimpi tu kadang-kadang ada betul, kadang-kadang ada yang tak betul. Walaupun hampir ke semua betul, ada juga sikit yang tak betul. Jadi mimpi seorang tu bila dia mimpi Nabi, benda yang dia mimpi tu mesti betul, bukan mainan syaitan. Sebab faqad ra'al haq, dia telah tengok kebenaran. Ni dalil ni. Maksud dia tengok benda betul lah. Pendapat nombor 2 pula, siapa yang mimpi Nabi Muhammad SAW, maka faqad ra'ani, dia tengok Nabi SAW sungguh-sungguh. Tengok sungguh, dia tengok live. Kalau dia mimpi Nabi itu, memang dia tengok live lah Nabi itu. Itu pendapat nombor 2. Pendapat pertama kata siapa mimpi tengok Nabi, dia telah mimpi benda betul. Pendapat nombor 2 pula, siapa mimpi Nabi, dia tengok Nabi sungguh. Faqad ra'ani, siapa tengok aku, siapa mimpi aku, dia tengok aku. Itu hadis tu kata ni, faqad ra'ani, maka sesungguhnya dia telah tengok aku. Jadi macam dia mimpi Nabi. Nabi sungguh main dalam mimpi dia tu. Kalau tadi tu kebenaran, ini Nabi sungguh. Benar lagi lah. Ilat dan dalil dia tu faqad ra'ani dalam hadis bagi tahu macam tu. Itu dalil pertama. Dalil kedua dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir, harus pada akal. Harus pada akal. Maksudnya akal kita ni boleh terima.
Nabi, kalau kita mimpi Nabi tu Nabi main sungguh, akal boleh terima. Sebab apa akal boleh terima? Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala tu berkuasa sungguh. Allah Taala tu ke atas setiap sesuatu yang selain dia berkuasa sungguh. Tu. Yang bagaimana? Dalil pertama harus pada akal. Dalil kedua harus pada akal. Dalil pertama hadis ni. Faqad ra'ani, zahir hadis. Lepas tu kalau keluar soalan, macam mana jika dikatakan kita mimpi tengok Nabi sungguh? Aminah. Tapi kalau dua orang, satu dekat barat, satu dekat timur, satu dekat barat, dia mimpi sama waktu. Dua orang, satu dekat apa? Timur, mana? Jepun. Satu lagi dekat barat, mana tu? Maghribi, Morocco. Dia mimpi tengok Nabi pada waktu yang serupa. Padahal Nabi ada satu saja. Mana boleh jasad pergi dua macam tu, terpecah. Itu soalan ni. Kalau kata tengok Nabi sungguh, jadi tak bolehlah nak ramai-ramai nak mimpi Nabi dalam serentak. Dia kena seorang satu waktu je. Sebab jasad Nabi satu je. Bukannya nak retu boleh keluar banyak-banyak macam tu kan. Jadi cara jawab dia, ni soalan ni dia beritahu jasad Nabi satu tak boleh berada pada dua tempat yang berbeza. Jadi tak mungkin dua orang boleh mimpi serentak pada satu masa. Cara jawab soalan ni pula, ini ialah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga walaupun ramai-ramai mimpi Nabi pada waktu yang serentak, boleh juga. Sebab apa? Ini ialah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pelik. Pada waktu Nabi, jadi pada waktu Nabi hidup pun Allah Taala bagi mukjizat. Pada waktu Nabi Muhammad SAW dah wafat pun ada juga mukjizat dia. Apa? Orang boleh mimpi tengok live. Kalau mimpi tu memang dia tengok Nabi tu live lah. Kalau kok mana 2-3 orang tengok Nabi serentak, jasad satu je tak boleh pecah-pecah. Itu ialah mukjizat daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Tu. Lepas tu perbahasan dia lagi, jika seorang tu mimpi tengok Nabi dengan sifat-sifat yang ada pada ketika Nabi pada ketika hidup. Seorang tu dia mimpi tengok Nabi dengan sifat-sifat yang ada pada ketika Nabi pada ketika Nabi hidup. Tak kisahlah waktu dia muda ke, waktu dia tua ke. Contoh Nabi pun rambut panjang sampai sini. Dia tengok mimpi tu Nabi rambut panjang sungguh, rambut macam tu, kerinting sikit-sikit macam tu. Lepas tu janggut Rabi'ah, tak tinggi tak rendah, bahu lebar. Bila dia mimpi tengok dengan Nabi dengan sifat-sifat Nabi sungguh yang ada dalam Syama'il Muhammadiyah tu, mimpi jenis macam ni tak perlu kepada ditakwil lah. Tak perlu takwil lah. Mimpi tengok Nabi sungguh, alhamdulillah. Busyran minallah, berita gembira daripada Allah Taala. Tu. Tapi jika dia mimpi tengok Nabi Muhammad SAW dalam sifat yang lain pada ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tapi jika seorang tu dia mimpi tengok Nabi Muhammad SAW dengan sifat yang lain pada ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Contoh macam janggut putih semua, dia beritahu tu. Janggut putih semua. Nabi Muhammad tak pernah janggut dia putih semua. Janggut dia hitam, ada sikit 2-3 orang kalau putih itu. Dia mimpi, seorang ni mimpi tengok Nabi Muhammad SAW janggut putih semua. Tapi Nabi lah dia mimpi tu. Mimpi jenis macam ni yang sifat dia tak serupa dengan sifat Nabi Muhammad SAW pada ketika hidup yang ada dalam Syama'il Muhammadiyah tu. Mimpi jenis ni perlu kepada takwil. Itu dia keluar dua. Mimpi jenis macam ni perlu kepada takwil. Kalau kita mimpi Nabi bukan dengan sifat Nabi yang pada ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, contoh macam janggut dia putih semua, padahal Nabi janggut tak putih semua, mimpi macam ni perlu kepada takwil. Kalau yang macam tadi tu mimpi jumpa Nabi dengan sifat Nabi SAW masih hidup, itu tak perlu pada takwil lah. InsyaAllah nampak kat sini. Perbahasan dia lagi, nombor 3 lagi. Mimpi berjumpa Nabi ni, semua mimpi untuk orang beriman, termasuk mimpi berjumpa Nabi ni termasuk di dalam busyra, ru'yah salihah, al-busyra, kabar gembira. Mimpi berjumpa Nabi ni termasuk di dalam busyra. Dan kita dah tahu bahawa ru'yah salihah ataupun busyra ni tidak boleh dijadikan hujah. Maksudnya tidak boleh dijadikan hukum syariat, tidak boleh dijadikan hujah. Mimpi busyra ni tidak boleh dijadikan hujah hukum syariat. Dia setakat boleh pemberitahuan saja. Itulah busyra, pemberitahuan saja. Sama ada pemberitahuan baik ataupun pemberitahuan buruk.
Maka bila mana seorang tu dia mimpi Nabi suruh dia melanggar syariat. Contoh-contoh. Maka bila mana seorang tu dia bermimpi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW suruh dia bunuh seseorang. Contoh dia bagi masalah. Ataupun menyuruh melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat. Maka bila mana seseorang tu dia mimpi Nabi Muhammad SAW suruh dia bunuh seseorang sebagai contoh, ataupun menyuruh dia melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan syariat, maka mimpi macam ini tak boleh dijadikan hujah. Mimpi macam ini tak boleh dijadikan hujah. Mimpi macam ini tak boleh dijadikan hujah. Sebab apa tak boleh dijadikan hujah? Sebab nombor satu, mimpi ialah bukan syariat. Mimpi tak boleh dijadikan hujah. Dan sebab nombor dua, yang dia tengok tu bukan ru'yah salihah, bukan Nabi Muhammad SAW. Itu tu ialah khayalan saja. Dia macam tu ya cara jawab dia. Ya. Bila mimpi Nabi suruh bunuh orang, ataupun Nabi suruh buat benda yang bertentangan dengan syariat, minum arak macam tu. Jadi suruh Nabi dalam mimpi tu, itu bukan, itu tidak boleh dijadikan hujah. Maksudnya itu tidak boleh dijadikan hukum syarak. Bukan kata asal-asal kita haram bunuh orang, tapi mimpi Nabi bagi kita bunuh orang terus jadi halal nak bunuh orang. Tak. Dia tak ada kaedahnya tu. Jadi yang mimpi Nabi itu bukan boleh dijadikan hujah, dan itu ialah khayalan saja. Itu khayalan. Mimpi, khayalan setan main, bukan Nabi sungguh tu. Sebab kalau Nabi sungguh, dia tak akan suruh bunuh orang semuanya tu. Itu ialah khayalan. Bila seorang mukmin ni contoh dia mimpi Nabi suruh dia minum arak, masalah contoh, yang kita dah faham mimpi, semua mimpi orang mukmin ni ialah busyra, berita gembira, dan berita gembira ni tak boleh dijadikan hukum, tidak boleh dijadikan hujah syariat. Jadi arak daripada dulu sampai bila-bila pun tetap haram, walaupun kita mimpi Nabi suruh minum. Jadi yang kita mimpi itu ialah khayalan saja, bukan Nabi sungguh tu, itu khayalan saja. Itu cara jawab. Kalau ada orang mimpi ni. Di perbahasan ni insya-Allah kita kena doa minta Allah Taala bagi kita dapat mimpi Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya, ada apa-apa soalan lagi kat perbahasan mimpi Nabi ni? Insya-Allah tak ada nah. Okey, kita sambung. Babun idza ra'a fil manam ma yakrahu ma yasna. Bab pada dia tengok dalam tidur apa yang dia benci, apa yang dia tak suka dia buat. Mimpi benda yang tak suka. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الله عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس قال وهذا حديث حسن صحيح. Bab apabila mimpi benda yang tak suka, benda benci. Hadis daripada Abi Qatadah, daripada Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya minallah, mimpi baik daripada Allah Ta'ala, wal hulm, mimpi buruk tu daripada syaitan. Mimpi baik daripada Allah dan mimpi buruk daripada syaitan. Maka apabila salah seorang daripada kamu mimpi benda yang dia tak suka, hendaklah dia yanfuz, isyarat ludah belah kiri dia 3 kali. Lepas tu wal yasta'id billah, dia kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka sesungguhnya perbuatan ludah dan kata auzubillahi minasyaitonir rajim tu, mimpi dia tu tak memudaratkan akan dia dengan sebab dia buat perbuatan ni. Mimpi baik daripada Allah Ta'ala dan mimpi buruk daripada syaitan. Maka apabila seorang daripada kamu dia mimpi benda yang dia tak suka, hendaklah dia isyarat ludah belah kiri 3 kali dan dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka sesungguhnya mimpi itu tak akan memberi mudarat kepada dia. Mimpi buruk tu tak akan memberi mudarat kepada dia. Alhamdulillah. Nampak cerita dia? Okey, ini kesesuaian sikit. Dalam ni dia kata mimpi baik pada Allah dan mimpi buruk daripada syaitan. Sedangkan macam biasa kita dah tahu dah, kullum min indillah. Surah Nisa ayat 78. Semua ni ialah daripada Allah SWT. Tak kisahlah benda baik ke ataupun benda buruk. Tapi hadis ni beritahu benda mimpi baik pada Allah dan mimpi buruk daripada syaitan. Macam mana ni? Padahal yang betul-betul semua datang daripada Allah SWT. Cara jawab dia,
Sebab apa hadis ni kata ar-ru'ya minallah wal hul minasyaitan, mimpi baik daripada Allah dan mimpi buruk daripada syaitan. Sedangkan yang hakikat kedua-duanya tu ialah datang daripada Allah. Jawapannya ialah ala sabili ta'dib. Ala sabili ta'dib. At-ta'dib, beradab. Jawapan dia ala sabili ta'dib, adab. Adab memang semua benda datang daripada Allah Ta'ala, tapi kita sandarkan benda baik pada Allah Ta'ala, tapi benda buruk kepada syaitan. Ini hadis ni Nabi ajar ala sabili ta'dib. Nabi ajar adab. Benda baik, yang mimpi baik pada Allah Ta'ala, mimpi jahat daripada syaitan. Jadi kita beradab dengan Allah Ta'ala, kita kata yang baik-baik semua untuk daripada Allah Ta'ala, yang buruk ni syaitan. Daripada sinilah kita faham setengah orang bila dia habis bagi muzakarah apa, dia akan cakap apa? Yang baik pada Allah Ta'ala, yang buruk atas kelemahan diri saya. Yang asal dia baik buruk daripada Allah Ta'ala juga. Tapi percakapan tu ialah ta'dib, adab. Datang dari mana dia cakap itu ni, ambil pada hadis ni. Itu tu orang panggil. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang buruk atas kelemahan diri saya. Itu orang panggil adab. Lepas tu dia kata kalau seorang tu mimpi benda yang dia benci, mimpi dia benda dia tak suka, hendaklah dia isyarat ludah belah kiri, lepas tu baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Maka mimpi buruk tu tak akan bagi mudarat kepada dia. Jadi kita faham dah sebelum ni, mimpi ni adalah benda dalam mimpi untuk orang mukmin ni orang panggil busyra, tapi dalam busyra tu dia ada berita gembira, tapi dia akan keluar dua, satu mimpi baik dan satu mimpi jahat, macam tu. Jadi perbuatan kita buat ludah tepi ni menyebabkan mimpi jahat tu tak jadi. Nampak lagi? Tak nampak ya? Tak ada. Sebab tak mimpi lagi ya. Okey, contoh. Seorang tu bila dia buat perbuatan tu, ludah ke tepi dan baca auzubillahi minasyaitanir rajim, menyebabkan mimpi jahat yang nak jadi itu tak jadi. Kita bagi contohlah. Dia kata kama ja'ala sadaqah wiqayan lil ma' wa sababan lidaf'il bala. Sebagaimana sedekah, bagi duit sedekah tu menjadi jaga bagi harta dan sebab bagi tolak bala. Asal seorang ni harta dia banyak, ada apa? Ada nak kena bala apa semua kan? Tapi dengan seorang bila dia bagi sedekah menyebabkan dia terselamat daripada kena bala dan menyebabkan harta dia tu terjaga. Ala kuliah ni semua Allah Taala dah tetap dah lah. Cuma tu cara dia bagi tahu. Bila kita sedekah, duit yang sedekah yang kita bagi tu menyebabkan kita terselamat daripada bala yang nak jadi pada kita. Sedekah yang kita jadi itu, kita bagi itu menyebabkan harta kita ni terselamat daripada kemusnahan ke apa-apa. Itu tu antara kelebihan-kelebihan sedekah. Macam tu juga perbuatan isyarat ludah belah tepi ni menyebabkan mimpi buruk, mimpi tu tak jadi. Nampak kat sini? Tak clear lagi ya. Kita bagi contoh nak mudah-mudah aja. Contoh apa nak mimpi buruk apa mimpi buruk? Kena reject, paling mudah. Kita relax sikit. Kena reject. Pergi minta anak orang, kita kena reject. Itu mimpi buruk tu. Faham? Bagi nama? Mimpi baik apa? Kena terima. Okay. Seorang tu dia mimpi, dalam mimpi dia pakcik tu reject dia. Duduk tunggu lama dah, tunggu hujung bulan nak tunggu pakcik tu balik, dia mimpi kena reject. Okay. Bila mimpi ni ialah benda yang busyra. Maksudnya bila dia mimpi kena reject, bangun tidur, benda tu yang akan jadi, dia kena reject lah. Kan mimpi kan pemberitahuan daripada Allah Ta'ala kan untuk orang mukmin. Seorang mukmin tu bila dia mimpi kena reject, lepas tu benda yang akan berlaku kena reject lah. Kita mudah-mudah kita faham macam tu. Tapi bila dia bangun kena reject, astaghfirullah, dia isyarat ludah tepi, kena reject terus, kahak-kahak semua keluar. Tak lah, isyarat ludah saja belah kiri 3 kali, salah asal, lepas tu baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi isyarat ludah dia ni menyebabkan dia tak kena reject. Faham sini? Itu fadilat isyarat ludah belah tepi tu. Asal mimpi buruk, bila kita mimpi buruk, keburukan tu akan berlaku. Orang panggil yutarat tabu. Dia duduk ke atas tu. Jadi bila seorang tu buat isyarat ludah, menyebabkan keburukan yang nak berlaku tu, nak kena reject tu tak jadi. Tak kena reject, dapatlah nak pakcik tu. Ni contoh masalah. Nampak buat cerita? Macam tu. Asal-asal tu pakcik tu apa?
Anak-anak kecil lagi ni, biar dia belajar lagi bagi habis. Bila bangun buat isyarat ludah ke tepi, betul cerita tukar lah. Tak apalah, kau ambil lah, kau jagalah dia elok-elok. Ini kelebihan ludah belah tepi. Bila mimpi buruk, isyarat ludah belah tepi, lepas tu baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis pun sahih, alhamdulillah, di Bukhari ada, Muslim pun ada. Itu fadilat ludah belah tepi kalau kita mimpi buruk. Sebab mimpi ni berita pemberitahuan daripada Allah Ta'ala. Mimpi buruk nak berlaku benda buruk. Buat perbuatan ni menyebabkan benda buruk tu terpotong. Jadilah benda baik. InsyaAllah nampak sini lah. Alhamdulillah. Babu maja'a fi ta'biri ru'ya. Bab pada ta'biri ru'ya, takwil mimpi. Wa bihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah qala akhbarani Ya'la bin Atta qala sami'tu Waqi' ibn Udus an Abi Razid al-Unqalli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'min juz'un min 40 juz'an min an-nubuwah wa hiya ala rijli ta'irin ma lam yatahaddath biha fa idza tahaddatha biha saqata qala wa ahsabuhu qala wa la yuhaddithu biha illa labiban aw habiba. Bab pada takbir mimpi. Hadis riwayat Abi Razin al-Unqani. Hadis riwayat Abi Razin, dia kata Rasulullah SAW bersabda, mimpi orang mukmin ni ialah satu juzuk daripada 40 juzuk daripada kenabian. Dan mimpi ni duduk dekat kaki burung selama mana dia tak cakap, dia tak cerita. Bila dia cerita, mimpi tu jatuh. Mimpi duduk sangkut kat kaki burung selama mana dia tak cerita. Bila dia cerita, mimpi tu jatuh. Lepas tu belakang tu dia kata sambung lagi, jangan kamu cerita mimpi illa labiban aw habiba, kecuali dekat labiba. Labiba ni orang yang alim, labiban orang alim, atau habiba. Habiba ni orang yang kasih kita. Tu dua tu. Ni dia payah sikit kat sini. Dia keluar perbahasan panjang sikit. Mimpi sangkut kat kaki burung selama mana seorang tu tak cerita dekat orang lain. Bila dia start cerita, mimpi tu jatuh, mimpi tu berlaku. Lepas tu sebab itulah jangan cerita mimpi kecuali dekat orang alim dan orang yang kasih dekat kita, habibah. Nampak cerita dah? Maksud apa maksud dia? Dia keluar banyak pendapat kat sini. Okey. Pendapat pertama tulis dulu. Mimpi ikut takwil. Macam tu lah. Mimpi ikut takwil. Pendapat kedua pula, mimpi ikut mimpi. Umpama mimpi tu, dalam mimpi. Mimpi ikut takwil, mimpi ikut mimpi. Okay. Pendapat pertama ni, mimpi ikut takwil macam ni, mimpi ikut mimpi macam ni. Lepas tu dekat mimpi ikut takwil ni, dia keluar dua pula. Mimpi yang belum dicerita kat sesiapa pun. Tulis macam tu je. Mimpi yang belum dicerita kepada sesiapa pun. Lepas tu keluar satu lagi, mimpi yang belum diceritakan untuk ditakbir mimpi. Mimpi yang belum diceritakan untuk ditakbir mimpi. Sebab insyaAllah apa tu? Step nombor 3 pula. Dekat yang bawah ni kan, ini mimpi dengan takwil, mimpi ikut takwil, mimpi ikut mimpi. Mimpi ikut takwil ni keluar dua. Mimpi yang belum cerita kat siapa, kat sini pula mimpi yang belum dicerita untuk ditakbir mimpi. Yang dekat sini ni mimpi belum cerita kat siapa ni keluar dua pula. Apa? Cerita dekat cerita dekat kawan. Bila start cerita, bila dia mula cerita, macam tu je. Bila mula cerita, itu pendapat pertama. Bila mula cerita. Lepas tu yang kedua pula, cerita bukan kepada yang ahli. Cerita kepada bukan yang ahli. Cerita bukan kepada yang ahli takbir. Nampak? InsyaAllah kita ulang lagi. Mimpi. Satu mimpi ikut mimpi kat sini. Satu lagi mimpi ikut takwil kat sini. Mimpi ikut takwil ni keluar dua pula.
Satu, mimpi yang belum cerita dekat siapa-siapa pun. Nombor dua pula, mimpi yang belum dicerita untuk ditakbir mimpi, ditakwil mimpi. Lepas tu yang dekat bawah, mimpi belum cerita dekat siapa-siapa tu pun keluar dua juga. Mula cerita mimpi. Lepas tu nombor dua pula, cerita kepada yang bukan ahli takbir mimpi. Cerita kepada bukan yang ahli takbir mimpi. InsyaAllah sempat dia keluar pokok-pokok sikit. Ini alhamdulillah ni perbahasan ni saya tengok dalam ni kitab ni Jami' Tirmizi, lepas tu saya tengok dalam Fathul Bari, Syarah Bukhari, dan saya tengok dalam Imam Nawawi Sahih Muslim. Jadi saya buat kesimpulan dia mudah-mudah macam ni lah. Okey, kita bagi balik. Dia kata mimpi orang mukmin ni betul jadi, dan mimpi ni sangkut dekat kaki burung bila dia tak cakap. Bila dia cakap, saqatat, mimpi tu jatuh. Maksud dia, mimpi ni, maksud pada hadis ni, waktu kita mimpi tu perkara tu tak berlaku, dia tak sure lagi nak jadi atau tak jadi. Kita faham yang tu. Bila kita mimpi jahat, kita mimpi kena reject, tak sure lagi nak kena reject ke ataupun tidak. Bila kita mimpi baik, accept, kena terima, tak sure lagi nak kena terima ke atau tidak. Tapi bila pendapat pertama tadi, ambil pendapat pertama. Tu apa? Bila dia start cerita ke siapa-siapa, tu malam yatahaddas fa idza tahaddatha, apabila dia start cerita, bila dia start cerita mimpi dia, semalam aku mimpi pakcik tu terima aku, dia start cerita saja, mimpi tu pun berlaku. Faham tak? Yang bawah start cerita tu dia keluar dua. Sama dia cerita dekat, dia start cakap, ataupun dia cerita dekat orang yang bukan ahli dia. Dia sama-sama member saya, semalam dah aku mimpi pakcik tu, dia terima. Jadi mimpi tu, percakapan dia tu terus menyebabkan mimpi tu berlaku. Okey, ada apa-apa soalan kat sini? Nampak ada lagi sini? Yang ini tu Ustaz. Tadi mimpi takbir, dua mimpi yang belum ceritakan kepada sesiapa pun. Jadi yang itu pecah dua. Pecah dua pula. Ni duk cerita benar tu. Mimpi yang belum cerita kat siapa. Tapi bila dia start cerita saja, ni perbahasan hadis ni bagi jatuh. Dia masuk pada cerita Faida yang mula cerita, mimpi yang mula cerita. Ni hadis ni dia kata faida tahaddatsa biha saqata. Bila dia start cakap, saqata, benda tu jatuh. Maksudnya bila dia start cerita mimpi mimpi tu pun berlaku. Asal mimpi tak berlaku lagi. Tengah duk mimpi tu tak sure lagi. Tapi bila dia start cerita, mimpi tu berlaku tu. Sama dia start cerita mimpi tu berlaku tu, ataupun dia cerita dekat orang yang bukan ahli, kawan-kawan dia, mimpi tu pun berlaku. Semalam aku mimpi pakcik tu terima, tu berlaku terus. Lepas tu insya-Allah sebulan lepas tu kan 20 hari bulan pakcik tu balik, terima berlaku. Ini mudah-mudah. Dan ini perbahasan ni payah sikit. Dia sebab keluar dua, ni pun saya ambil dua pendapat. Dia asal pendapat banyak lagi. Okey. Itu pendapat pertama. Asal dia cerita je berlaku terus. Dalil ni hadis ni. Hadis ni dia kata apa? Fa idza tahaddatsa saqata. Fa idza tahaddatsa biha saqata. Yang Melayu tulisannya saya tak tahu. Apabila dia start cerita, jatuh terus. Tu maksud dia jatuh tu berlaku pula. Waktu duduk kat kaki burung sangkut tu tak berlaku lagi. Pendapat nombor dua pula, apabila belum dicerita untuk ditakbir mimpi. Yang tadi tu umum sikit, yang ni dia khas sikit. Bila dia cerita untuk ditakbir, baru berlaku. Tapi kalau dia cerita bukan untuk ditakbir, tak berlaku lagi. Takbir ni kenapa takbir? Takbir ni takwil mimpi. Dia bukan semua orang pandai takwil mimpi. Kalau tanya saya jawab mampu-mampu. Contoh, habis tu kena tanya orang alim yang semua pandai dalam takwil mimpi ni. Jadi, pendapat nombor dua ni dia kata, apa maksud mimpi tu duduk kat kaki burung, lepas tu bila dia start cakap, mimpi tu jatuh, mimpi tu berlaku. Maksud dia bila dia start ditakbir mimpi. Ini dalil bagi pendapat nombor dua ni hadis di dalam hadis di dalam riwayat Abu Daud macam ni juga. Ar-ru'ya ala rijlin ta'irin, mimpi dekat kaki burung, cuma dia malam tu'abbar. Itu dia belakang dia malam tu'abbar.
Fa idza ubira waqa'a. Fa idza ubira waqa'a. Ini hadis di dalam Abi Daud. Macam tu juga mimpi ini ar-ru'ya ala rijli ta'ir, mimpi ni duduk kat kaki burung, malam tu'abbar, apabila belum ditakbir mimpi. Fa idza ubirat, maka apabila telah ditakbir, waqa'at, berlaku. Jadi pendapat nombor 2 ni dia khas sikit. Mimpi ni asal tak sure lagi. Kita mimpi buruk kan mimpi jahat, dia tak berlaku lagi, dia tak pasti berlaku lagi. Tapi bila kita start tanya dekat ni, bila kita start tu'abbar, kita pergi ke orang alim dan minta dia takwil mimpi. Bila dia start takwil mimpi tu, barulah waqa'at, barulah berlaku. Nampak tak? Yang tadi tu macam umum sangat, asal kau cerita je, cakap jadi terus. Orang panggil yang sini ni, kalau kau cerita kat member tak sure lagi jadi. Tapi bila kau jumpa orang alim ataupun dekat habib, apa orang yang dikasih, dia bagi tahu, baru berlaku. Ini ni khusus sikit. Jadi kita faham daripada hadis ni lah, faham daripada hadis ni, sambung dia, wala yuhadditsu biha illa labiban aw habiba. Faham daripada kedua-dua ni, mimpi ni dia akan berlaku. Faham daripada dua pendapat ni, wala ni sambung dia, wala yuhadditsu biha illa labiban aw habiba. Jangan cerita mimpi kecuali dekat orang alim ataupun dekat orang yang kasih kita. Jangan cerita mimpi kecuali dekat orang alim ataupun dekat orang yang kasih kita. Itu dia hadis bagi tahu macam tu. Sebab apa kena orang alim? Sebab kalau orang tak alim, lawan kepada orang alim, orang yang tak alim, dia akan takwil merapu. Bila dia takwil bila dia takwil tak kena, mimpi itu akan berlaku ikut pendapat yang pertama tadi. Sebab tu tak boleh cerita dekat orang tak alim, mesti kena cerita kat orang alim. Sebab satu, lepas tu pendapat dia nombor 2 pula, illah labiban atau habiban. Sebab apa mesti kena cerita dekat orang yang kasih pada kita? Maksudnya lawan pada orang kasih, orang yang benci. Kalau kita cerita dekat orang yang benci, dia akan takwil dengan yang buruk. Asal takwil tu jenis baik, tapi dia takwil dengan buruk. Dia tahu mimpi ni dia ikut kepada takwil, dia akan takwil dengan buruk, terus tak dapat terus. InsyaAllah nampak perbahasan ya. Jadi dia payah sikit kat sini. Ini masalah mimpi ni. Itu pertama. Jadi ada apa masalah kat sini? Dengan yang cerita pada orang yang kasih. Walaupun orang yang kasih tu macam kata anaknya cerita pada dia, lepas tu cerita tu mungkin mimpi buruk, tapi dia takwilkan benda yang baik. Lepas tu benda yang baik. Sebab tu dia guna lafaz orang yang kasih. Contoh kalau macam anak, ayah tu kan. Jadi bila dia dengar macam ni, dia macam mimpi buruk, dia tak akan cepat-cepat takwil, tapi dia akan kata, kau sabarlah macam tu. Dia tak akan takwil terus. Dia beritahu macam ni. Dan jika pada orang alim ataupun orang yang kasih, jika mimpi itu mimpi buruk, itu sambung dia. Jika mimpi itu mimpi buruk, mungkin dia tidak akan beritahu mimpi itu. Mungkin dia akan tak bagi tahu takwil mimpi itu. Bila dia tak bagi tahu, tak jadi. Itu satu pendapat. Orang alim, mungkin dia tak akan bagi tahu takwil mimpi itu, ataupun dia bagi peringatan supaya berjaga-jaga dengan tanpa dia cerita mimpi itu. Tanpa dia cerita takwil mimpi itu. Sebab seorang ayah Habib kan, dia kasih anak dia, baby, ni mimpi buruk, mimpi kena reject. Jadi dia tak cerita. Ataupun dia beritahu, kau kalau pakcik tu dah balik, kau jangan cepat-cepat sangat call dia. Nanti dia duduk penat lah, kau relax dulu, calm down dulu. Nampak tu? Dia tak direct. Sebab apa? Dia tak cerita. Bila dia tak takwil mimpi tu tak berlaku. Ataupun nombor 2, dia tak cerita takwil mimpi tu dan berserta dia bagi peringatan suruh berjaga-jaga. Nampak sini insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan? Tak apa, yang ini take time sikit, tak apa, dia memang payah sikit. Jadi kita faham pendapat pertama daripada ni, dua ni, pendapat pertama daripada tadi, bila dia start cerita je, mimpi tu jadi terus. Pendapat nombor 2 pula, bila dia start minta takwil saja, jadi terus. Malam yu'abbar. Yu'abbar ni jumpa orang alim minta takwil. Tak kisahlah dia tu takwil betul ke ataupun takwil salah.
Orang alim tak mesti, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Yang pendapat yang pertama tu umum sikit, asal cerita je jadi terus. Yang kedua ni dia khusus sikit. Bila orang alim tu takwil, jadi terus. Ini keluar dua pendapat kat sini ni. Okey. Ada apa soalan kat sini? InsyaAllah nampak. Kita jalan. Ini Ustaz, kalau dia masih lagi tak sure pada mimpi dia tak tahu cerita dia diam, ya. Benda tu masih lagi tergantung. Tu. Mimpi tergantung dekat kaki burung. Malam dia tahaddas, selama mana dia tak cerita. Tu dia beritahu, sebab tu jangan cerita kat orang mimpi ni. Tak sure ni senang-senang jangan cerita. Itu ikut pendapat yang kata mimpi ni perkara yang berlaku selepas mimpi mengikut takwil. Kalau pendapat nombor 2 pula, perkara yang berlaku selepas mimpi mengikut mimpi. Itu kalau kau cerita tak cerita pun dia ikut mimpi juga. Kalau mimpi buruk jadi buruk, kalau mimpi baik jadi baik juga. Itu pendapat nombor 2 pula. Okey. Jadi nak elak itu, pada doa pada ludah itu kan. Cara nak selamat itu tu fal yasta'iz billah. Itu salah satu dia. Dalam hadis bagi tahu yang tu. Betul, hadis lain bagi tahu suruh sembahyang, nanti kita jamun himpun. Babu fi ta'wil ru'ya ma yustahabbu minha wa ma yukrah. Bab pada takwil mimpi, apa yang dia suka dan apa yang dia benci. Bab pada takwil mimpi, apa yang dia suka dan apa yang dia benci. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Abi Ubaidillah As-Salimi Al-Basri qala hadatsana Yazid bin Zurai' qala hadatsana Sa'id Al-Qatadah Al-Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya thalath fa ru'ya haqq wa ru'ya yuhaddithu biha rajulun nafsahu wa ru'ya tahzinun min asy-syaitan faman ra'a ma yakrah falyaqum falyusalli wa kana yaqulu yu'jibuni al-qaid wa akrahu al-ghul wa al-qaid sabitun fi ad-din thabatun fi ad-din wa kana yaqul man ra'ani fa inni ana huwa fa innahu laysa lisyaitan ay yatamathala bi wa kana yaqul la tuqassar ru'ya illa ala alim aw nasih wa fil bab an Anas wa Abi Bakr wa Ummul Ala wa Ibn Umar wa Aisyah wa Abi Musa wa Jabir wa Abi Sa'id wa Ibn Abbas wa Abdullah ibn Amr qala Abu Isa hadha hadithun hasan sahih. Hadis Abu Hurairah dia kata Rasulullah sabda mimpi ada 3. Satu mimpi hak, mimpi benar. Nombor 2 mimpi yang seorang lelaki tu cakap dengan diri dia sebelum tidur dia duduk fikir apa. Kedua keluar muka yang duduk fikir itulah. Nombor 3 mimpi yang kehinaan daripada menyedihkan daripada syaitan, mimpi yang permainan syaitan. Belakang dia kata siapa tengok apa yang dia benci falyaqum wal yusalli, hendaklah dia berdiri dan dia solat. Falyaqum wal yusalli. Dia mimpi tak dia benci, mimpi dia tu dia benci. Lepas tu dia bangun dia solat. Hadis tadi ludah ke tepi. Sambung lagi Nabi kata aku suka qaid. Qaid ni ikat kat kaki tu. Dan aku benci ghul. Ghul ni ikat tangan dekat leher ni, sifat ahli neraka. Sebab apa? Sebab qaid ni ikat kat kaki tu dia tetap pada agama. Sebab ikat kat kaki tunjuk kata bila kaki ikat dia tak boleh nak pergi buat maksiat apa, jadi tetap pada agama. Ghul ni belenggu, ikat kat leher. Jadi sifat ahli neraka macam ni. Surah Yasin tu. Nabi belakang lagi, bawah lagi Nabi kata siapa tengok aku fa inni anahu, maka sesungguhnya aku tu. Ini dalil kata yang Nabi sungguh. Siapa tengok aku sungguhlah. Sebab apa? Sebab syaitan dia tak boleh jadi rupa dengan aku. Dia tak boleh merupa dengan aku. Bawah lagi Nabi kata kamu jangan cerita mimpi kecuali dekat orang alim ataupun nasihin ataupun orang yang nak bagi nasihat. Nasihin ni maksudnya iradatul khair, orang yang nak memberi kebaikan. Jadi kita faham daripada hadis ni la taqusur ru'ya illa alim aw nasih. Jangan kamu cerita mimpi kecuali kata orang alim ataupun orang baik. Betul hadis ni kata kalau tak tengok benda yang dia benci bangun dan solat. Kita faham kat sini hadis ni kalau kita tak tahu mimpi tu baik ke buruk, mimpi jenis fashion kena ada takwil, kapal pecah lah apalah kan. Jika kita tidak tahu mimpi itu baik ke atau buruk, kita kena bagi tahu, tanya orang alim. Kita kena tanya kepada orang alim kalau kita tak tahu takwil mimpi itu. Kalau kita tak kerti takwil mimpi pelik, kita kena pergi tanya orang alim. Sebab itu orang alim tu dia akan takwil lah. Kalau dia rasa ni mimpi buruk, dia bagi nasihat. Betul dia apa? Setelah dia tak bagi tahu mimpi itu. Tetapi jika kita mimpi tu kita tahu dah kata mimpi ni mimpi buruk. Kita mimpi tu bangun-bangun terkejut kena tolak. Mimpi tu mimpi buruk. Difaham daripada hadis-hadis sebelum ni hadis ini jangan cerita dekat orang.
Mimpi buruk jangan cerita ke orang. Sebab apa? Bila kita cerita, mimpi itu akan berlaku. Jangan cerita ke orang. Pendapat pertama tadi itu. Sebaliknya, al-jam'u baina riwayatin, himpun di antara dua riwayat. Kita buat isyarat ludah belah kiri. Hadis 2277 tadi itu. Bangun buat isyarat ludah belah kiri. Dan hadis ni dia suruh apa? Fal yusalli. Lepas tu bangun sembahyang, minta doa supaya Allah Taala tak jadikan mimpi buruk tu. Itu cara himpun dua hadis tadi itu. Baik. Jadi yang kita perbuatan kita ludah belah kiri itu menyebabkan apa yang jadi benda yang akan berlaku selepas daripada mimpi itu tak berlaku. Itu cara himpun dua hadis itu. Fa innaha la tadurru. Okey. Ada beberapa soalan kat sini insya-Allah? Tak ada insya-Allah lah. Babun fil ladzi yaklibu fi hulmih. Bab pada orang yang berdusta pada mimpi dia. Wa bi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Sufyan an Abdul Ala an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali qala urahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي شرح وواثلة قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. حديث علي dikata Rasulullah bersabda, siapa yang bohong tentang mimpi dia, kullifa, Allah Ta'ala suruh dekat kiamat nanti ikat 2 biji syairah ni, biji gandum, ikutlah. Siapa yang bohong pada mimpi, Allah Ta'ala nak suruh dia ikat 2 biji ikat. Cik, saya mimpi macam ni lah pakcik. Dia tipu. Tipu tu, bila tipu kat akhirat nanti Allah Ta'ala nak suruh ikat 2 biji gandum. Jadi kita faham, mana boleh ikat 2 biji gandum. Biji gandum kecil-kecil, saya tak pernah tengok biji gandum. Jadi dia bagi tu, fahuwa kinayatun an dawami ta'zibih. Ini ni ialah kinayah daripada berterusan azab dia. Kena azab panjang. Sebab mana boleh ikat biji gandum وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يقعد بين شعيرتين ولا يقعد بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Rasulullah bersabda, siapa yang cerita mimpi tipu, siapa yang tipu mimpi dia, diperintahkan, dipaksakan pada hari kiamat dia ikat di antara 2 biji gandum. Wala yaqida bainahuma. Sekali-kali dia tak boleh nak ikat kedua-dua tu. Jangan cerita mimpi tipu. Babu fi ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-laban wal qumus. Bab pada mimpi apa ni? Susu dan baju. Wa bi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana la an qala an Zuhri an Hamzah ibn Abdullah ibn Umar an Nabi an ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ana na'im idh utitu biqadah laban fasharibtu min thumma a'taitu fadli Umar ibn al-Khattab qalu fama awaltahu ya Rasulullah qala al-'ain qala wa fi ba'an Nabi Hurairah wa Abi Bakr wa ibn Abbas wa Abdullah ibn Salam wa Khuzaimah wa Tufai ibn Sakhbara wa Abi Umamah wa Jabir qala hadis ibn Umar hadis sahih. Ibnu Umar dia kata, aku dengan Rasulullah bersabda, pada ketika aku duduk tidur tu, ada satu mangkuk datang, satu mangkuk susu datang, orang bagi, aku minum. Lepas tu balance tu aku bagi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Itu sahabat tanya, apa tu? Apa takwil mimpi tu? Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ain, ilmu. Jadi kita faham, Sayyidina Umar ni orang berilmu lah. Ni faham pada hadis ni. Sebab apa tafsirkan susu dengan ilmu? Sebab apa tafsir susu dengan ilmu? Sebab listiraqima fi kasratin naf'i bihima. Sebab kedua-dua dia tu bagi manfaat. Susu bagi manfaat, ilmu pun bagi manfaat. Jadi boleh takwil mimpi yang daripada susu tu ialah ilmu. Lepas tu orang kata adat. Al-ilmu bita'allum. Adat dia, ilmu ni, nak ilmu kena belajar. Minum susu terus jadi pandai agak-agak apa? Jadi cara jawab kalau orang kata innama ilmu bita'allum, adat tu ilmu kena belajar. Ini ialah karamah. Untuk Nabi mukjizat, dan untuk selain pada Nabi orang panggil karamah, keramat. Karamah Sayyidina Umar radhiyallahu taala an. Tak belajar teruk-teruk pun Nabi mimpi dia bagi minum tu pandai terus. Itu tu karamat. Allah Taala nak bagi.
وبه قال حدثنا حسين بن محمد الهليلي البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ اسفل من ذلك فعرض علي عمر وعليه قميص يجره قالوا فما اولته يا رسول الله الدين قال الدين. Nabi SAW bersabda, ketika aku duduk tidur, aku tengok manusia datang. Yu'radu, main ada mereka pakai baju, wa minha ma yablughu sudi. Sudi ni benar ni. Maka ada baju tu sampai ke sini. Ni, tetek ni. Lepas tu ada baju tu bawah lagi daripada sini. Lepas tu datang Saidina Umar, dia pakai baju, dia duduk tarik baju dia. Orang lain baju kat sini kan. Saidina Umar tu melabuh, Cinderella tu. Orang kahwin, gaun, tarik. Lepas tu orang tanya Nabi, apa takwil mimpi tu? Nabi kata, ad-din, agama. Jadi baju ni ditakwilkan dengan agama. Kalau seorang baju dia sampai kat sini, agama dia sampai sini. Saidina Umar tu, baju tu melabuh tu, siap kena tarik lagi tu. Jadi agama dia panjang. Agama dia tu kuat. Cukup. Dia hikmah. Sebab apa takbir baju dengan agama? Sebab baju menutup aurat dekat dunia. Agama menutup dia dekat akhirat. Baju menutup aurat dekat dunia, agama menutup dia dekat akhirat dan menutup dia daripada buat benda yang makruh, buat benda yang berdosa. Agama, baju tutup dekat dunia, agama tutup dia dekat akhirat dan tutup dia daripada buat benda yang makruh. Perbahasan kat sini. Okay, jadi seolah-olah kita faham Saidina Umar ni power lah, agama dia tinggi sungguh lah. Sebab apa tak bagi tahu Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar mana lagi afdal? Itu perbahasan ni. Jadi kita faham ni macam Saidina Umar ni tu dia tarik baju dia, tinggi sungguh agama dia. Jadi bila soalan bila kita baca hadis ni, kalau macam kita terfikir, kalau tu Saidina Umar ni tinggi dah, Saidina Abu Bakar ni nak letak kat mana ni? Adakah lagi bawah ataupun lagi tinggi pada Saidina Umar? Cara jawab dia, Saidina Abu Bakar tak payah bagi tahu dah dalam hadis, dalam mimpi Nabi, sebab keutamaannya sudah cukup diketahui. Itu dia cara jawab dia. Saidina Abu Bakar, Nabi tak mimpi Saidina Abu Bakar sebab apa? Sebab keutamaan Saidina Abu Bakar sudah cukup diketahui dah. Jadi kita tak boleh faham daripada hadis ni Saidina Umar lebih afdal daripada Saidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab hadis yang orang panggil mutawatir maknawi. Mutawatir ni dia mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi ni lafaz dia serupa. Tapi kalau mutawatir maknawi ni makna dia serupa. Mutawatir ni apa? Hadis yang sampai satu had yang mana orang tak bohong, tak boleh bohong dengan had ramai tu. Jadi dah jadi mutawatir maknawi dah. Dah sampai mutawatir pada makna. Hadis ni makna dia macam ni, sebut kelebihan Abu Bakar. Hadis ni makna dia macam ni, sebut kelebihan Abu Bakar. Hadis ni makna dia macam ni, sebut kelebihan Abu Bakar. Sebuah makna dia ialah tentang sebut kelebihan Abu Bakar lebih daripada Saidina Umar. Jadi faham pada sini Abu Bakar lebih afdal daripada Saidina Umar. Cara jawab dekat hadis ni. Sebab apa tak ada bagi tahu tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمعنى قال وهذا اصح. Seperti juga. Bab ma jaa fi ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mizan wa dal. Bab pada Nabi tengok dacing dan timba. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana al-Ansari qala hada As'ash an al-Husain عن الحسن عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من راى منكم رؤيا فقال رجل انا رايت كان ميزان نزل من السماء فوزن انت وابو بكر فرجع انت بابي بكر ووزن ابو بكر وعمر فرجع ابو بكر وزوزن عمر وعثمان فرجع عمر ثم رفع الميزان فراينا الكراهيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Rasulullah hadir dari Abu Bakrah, dia kata pada suatu hari Nabi SAW tanya, siapa tengok mimpi? Siapa mimpi semalam? Lepas tu seorang lagi kata, saya. Kau mimpi apa? Aku mimpi dua dacing turun daripada langit. Lepas tu timbang Nabi dengan Abu Bakar. Lepas tu Nabi berat. Lepas tu Abu Bakar dengan Saidina Umar, Abu Bakar berat. Lepas tu Abu Bakar
Saidina Umar dengan Saidina Osman, Saidina Umar berat. Lepas tu daci tu naik ke atas. Lepas tu kami tengok muka Nabi ada benci dekat muka Nabi. Lepas tu habis cerita tu Nabi muka marah. Kita faham daripada sini apa sebab apa Nabi marah? Sebab Nabi boleh agak dah, Nabi tahu takbir mimpi tu. Apa maksud dengan diangkat dacing tu apa? Akan berlaku fitnah. Lepas zaman Saidina Umar, lepas zaman Saidina Osman berlaku fitnah, pembunuhan apa semua tu kan, berlaku fitnah. Sebab tu ra'ayna karahiyah, kami tengok benci dekat muka Nabi. Wa bihi qala haddatsana Abu Musa al-Ansari qala haddatsana Yunus ibn Bukair qala haddatsani Utsman ibn Abdurrahman an-Zuri an Urwa an Aisyah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Warqa faqala lahu Khadijah innahu kana saddaqaka walakinahu mata qabla an tazhar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridu fil manam alaihi thiyabun bayad wala kana min ahli an-nar kana alaihi libasun ghairu dhalik faqala hadha hadithun gharib wa Uthman ibn Abdurrahman laysa 'inda ahli al-hadith bil qawi. Aisyah dia kata orang tanya Rasulullah SAW tentang Warqa bin Nawfal tu pendeta tu. Lepas tu Khadijah radhiyallahu anha kata kat Nabi, dia dia membenarkan kamu, tapi dia mati sebelum kamu jadi Nabi. Lepas tu Rasulullah kata, aku mimpi dia Warqa bin Nawfal tu pakai baju kala putih. Belakang Nabi kata, kalaulah dia tu ahli neraka, niscaya lakan alaihi libasu ghairu dhalik. Dia tak pakai baju kala putih. Macam mana Warqa bin Nawfal? Aku mimpi dia pakai baju kala putih. Kalau dia ahli neraka, dia tak pakai baju kala putih. Kata. Jadi sini ni kita faham apa? Nak mimpi Nabi, mimpi untuk Nabi ni ialah hujah. Jadi Warqah bin Nawfal ni ialah ahli syurga. Dalam ayat Quran surah Baqarah tu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 62 pun bagi tahu dah tentang ni. Geng-geng Warqah bin Nawfal, Buhairah, geng-geng zaman fitrah ni. Kalau buat baik, beriman dengan Nabi, tapi Nabi tak keluar lagi, mereka ni ahli syurga. Sebab lepas tu sebab dekat syurga, dekat akhirat ni ada dua je. Kalau tak syurga, neraka. Jadi bila Nabi kata, kalau dia ahli neraka, dia tak pakai baju tu. Aku tengok dia pakai baju putih. Dekat sini ni, walaupun dia kata hadis ni ada dhaif sikit, tapi tak apa. Dekat dia ada Utsman ibn Abdurrahman, ini matrukul hadis. Walaupun hadis ni dhaif ni sikit, tapi tak apa. Dekat hadis ni kita faham dalil seorang Muslim bila dia mimpi mayat, mimpi orang mati pakai baju kala putih. Macam misalnya kita banyak dengar, aku mimpi makcik tu ke pakcik tu ke pakai baju kala putih, Masya Allah semua. Jadi mimpi orang pakai baju putih tu, insya-Allah lah dalil kata dia tu husni hali, dia duduk dalam keadaan aman, dan dia tu ialah daripada ahli jannah. Kita faham daripada hadis ni. Kalau mimpi tengok mayat orang Islam pakai baju kala putih, pakai kain putih, jadi insya-Allah lah dia ni kira duduk tempat bagus-bagus lah, selamat lah, alhamdulillah lah. Jadi insya-Allah lah kita pun kena doa minta banyak pada Allah SWT jugalah. Amin. Nampak? Ni faham daripada hadis ni. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Asim qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Musa bin Uqbah qala akhbarani Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar an ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar qala ra'aytu an-nas istama'u fa naza'a Abu Bakr zanuban fi dhaf wallahu yaghfiru lahu thumma qama Umar fa naza'a fastahala غربا فلا أرى عبقرية يفري فريح حتى ضرب الناس بعطن. Abdullah bin Umar tentang mimpi Nabi, apa? Mimpi Nabi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Aku tengok manusia ni himpun. Manusia dia pun himpun, Nabi mimpi lah. Lepas tu Abu Bakar dia tarik apa tu? Tarik timba, satu atau dua timba, tapi lemah tak kuat sikit. Lepas tu wallahu yaghfirul, Allah Taala ampun dia macam tu. Lepas tu Sayyidina Umar ambil timba tu jadi besar. Nabi kata aku tak pernah tengok orang kuat yang guna semua kekuatan dia. Jadi Sayyidina Umar timba jadi besar, dia ambil semua sampailah manusia semua bagi unta minum. Bukan orang minum, sampai unta-unta minum. Cerita Abu Bakar satu atau dua timba tak larang lah. Terus Sayyidina Umar timba jadi besar. Lepas tu mimpi lepas tu dia angkat, dia guna semua kekuatan, bukan sampai orang, sampai unta-unta pun minum.
Jadi faham daripada sini ni, salah satu nak takwil mimpi dia bagi zaman Saidina, sebab apa Abu Bakar dia tarik slow start 1 2 timba tu kan. Ini tunjuk pada Futuh ni buka negeri. Zaman Abu Bakar buka negeri ni tak banyak mana. Buka negeri, Futuh. 3 macam tu je, Futuhil Kibar, buka negeri, pembukaan. Tapi zaman Saidina Umar buka khilafah Islam tu jadi luas. Jadi tu jadi timba besar tu, buka negeri banyak. Sebab zaman Saidina Abu Bakar 2 tahun lebih macam tu. Lepas tu duduk lawan dengan ahli geng-geng murtad, orang tak nak bayar zakat, jadi tak ada anak ni. Jadi zaman Saidina Umar tu dah stable dah. Tu buka ni negeri banyak. Lepas tu ayat yang wallahu yaghfirullah, Allah Taala ampun dosa Saidina Abu Bakar. Itu tu isyarat kepada nak hampir wafat Abu Bakar radhiyallahu taala an. Dia 2 tahun lebih-lebih macam tu je, 2 tahun setengah tahun. Sebab apa? Sebab apa boleh guna perkataan wallahu yaghfirullah? Sebab surah Nas, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ni turun isyarat kepada Nabi Muhammad SAW dah nak wafat dah. Jadi hadis ni bila Nabi kata wallahu yaghfirullah, semoga Allah Taala ampun Saidina Abu Bakar, ini pun isyarat pada Saidina Abu Bakar pun dia nak cepat mati juga, nak cepat wafat juga. Nak sambung ke nak stop? Dah 2-3 hadis lagi. Sure. Stop. Jadi alhamdulillah. Okay, ada apa soalan kat sini? Ada bukti baju hijau ni tak? Baju hijau. Kalau tengok ada surah Fatih, surah Fatih ada suka pakai baju hijau. Wallahu a'lam. Tak tahu. Kena tanya ahli takdir mimpi semua lah. Khadra baju hijau. Okey. Lain lagi? Soalan? Tak ada. Jadi tak ada, alhamdulillah, tersyukur kita banyak Allah. Jadi kita make sure kena ambil faham semua lah bab mimpi ni. Dia belik-belik sikit. Jadi alhamdulillah, lepas tu kita boleh faham dan kita boleh sampaikan kepada orang lain pula. InsyaAllah pahala akan dapat pada kita semua. Apa yang baik pada Allah SWT, yang buruk atas kelemahan diri saya, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.